Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak share sedikit mengenai safety. Safety maksudnya keselamatan lah dalam kenderaan. Ini adalah van Ford Econovan 1991, enjin 1.4 je. Okey, masalah yang melibatkan safety van ni adalah gas exhaust. Gas exhaust dia ada kebocoran di mana-mana dan gas exhaust tu masuk ke dalam van. Jadi masa kita tengah drive tu, orang kata boleh bau gas exhaust di dalam van. Jadi itu adalah sangat bahaya sebab gas exhaust ni beracun. Kena pula kenderaan yang model lama ni. Okey, kereta-kereta atau van yang model 1990-an ni, dia tak ada catalytic converter di dalam sistem. Catalytic converter ni adalah salah satu alat untuk mengubah gas beracun kepada gas tidak beracun. Jadi sepanjang duk drive van ni boleh bau gas exhaust. Drive lebih kurang dalam sejam kepala dah sakit sebab macam keracunan CO di dalam van. Jadi van ni saya parking dulu, saya tak gerakkan sebab dia berbahaya. Jadi hari ini baru berkelapangan untuk nak troubleshoot atau orang kata nak check kat mana kebocoran gas ni. Okey, saya perkenalkan bagi yang tak biasa dengan van. Van, kedudukan enjin dia adalah di bawah kerusi. Okey, ini adalah enjin dia. Itu adalah exhaust manifold. Jadi kalau ada kebocoran di dalam kawasan enjin ni, gas exhaust dia boleh orang kata skip lah, boleh bocor melalui bawah kerusi ni. Jadi dia boleh keluar ikut mana-mana, lubang-lubang skru mana. Jadi dia boleh keluar gas exhaust daripada ruang enjin, boleh masuk ke dalam ruang memandu. Okey, jadi van ni lagi kritikal berbanding kereta sebab kereta enjin berada di depan. Kalau gas exhaust ataupun kita panggil exhaust bocor pada bahagian hadapan, orang kata gas exhaust tu boleh dilute apa macam ni boleh menjadi cair sebab ada angin yang bercampur dengan dia, dan bila masuk ke dalam kereta dia tidaklah sepekat van. Van ni kalau bila bocor, gas exhaust dia akan masuk direct ke dalam van. So sangat-sangat bahaya. Saya drive tak sampai sejam, lebih kurang sejam, kepala dah sakit. Itu tanda-tanda keracunan CO. Jadi van ni saya parking dulu, saya nak check kat mana kebocoran. Okey, saya akan kongsi tips macam mana cara nak cari kebocoran tu kat mana. Orang kata gila, kita nak tahu bocoran tu kat mana. Dekat exhaust manifold ke, kat batang exhaust ke, kat gasket ke, dekat flange ke. Jadi macam-macam tempat boleh bocor. Alright, hari ini saya nak kongsi tips nak cari kebocoran dekat mana. Dekat kebocoran exhaust. Tapi diperlukan satu special tools, iaitu pam angin. Ini sebenarnya adalah pam untuk spray untuk cat. Jadi bagi siapa-siapa yang nak buat test ni kena ada pam lah. Tak kisahlah pam model ni atau pam untuk pelampung kanak-kanak tu. Tapi dia kena pressure tinggi sikit dan volume yang agak banyak. Nanti saya letak gambar satu. Pam yang boleh didapati dengan harga yang agak murah. Nak guna 12 volt boleh, nak guna plug rumah boleh. Okey, ni gambar dia. Boleh beli online kat Shopee, Lazada, semua ada jual. Tak mahal mana pun benda lah ni. Okey, jadi kena sediakan hose. Hose ni kena pastikan tak ada bocor. Dekat penyambung ni tak ada bocor. Dan dekat exhaust pun tak ada bocor. Jadi saya ikat pakai cable tight dengan kuat supaya bila saya on pump nanti, hose ni tak tercabut. Alright. Jadi selepas pasang ni, onkan switch pump,
Jadi kena rubber sepanjang pipe daripada ujung sini sampai ke enjin. Kita rubber sikit, kita akan jumpa kebocoran. Sebab pump ni kuat. Pump ni akan hantar angin dalam kuantiti yang banyak dan pressure yang tinggi. Jadi kita boleh rasa kebocoran tu kat mana. Jadi kat mana ada kebocoran, marking dan bawa lah ke kedai exhaust untuk diorang tampal. Ataupun boleh gunakan epoxy glue gun 2 tan. Gam 2 tan yang jenis tahan panas punya. Okey, dia panggil metal glue. Ataupun nak guna apa lagi ya? Itu je kot yang tahan panas. Yang terbaiknya hantar welding lah. Tapi kalau bocor tu dekat gasket, tak perlu hantar welding, tukar gasket je. Alright, jadi jom kita mula. Kita on dulu switch alat pump ni. Boleh dengar pump yang kuat. Dekat sini adalah bocor sedikit. Dan saya nak start daripada bahagian hadapan. Sebab bocor dia agak kuat kat sini. Kat sini pun boleh dengar. Boleh dengar bunyi bocor. Jadi bocor dia memang sangat kuat lah. Jadi rubber dekat sini dulu. Gasket, panggil gasket flange. Okay. Silinder nombor 4 tak ada bocor. Ada rasa angin kawasan sini tapi tak tahu kat mana ni. Sini nombor 3 tak ada bocor. Nombor 2 atas tak ada, 2 bawah tak ada. Silinder 1 atas tak ada, 1 bawah tak ada. Lagi satu dia ada flange, penyambung antara exhaust manifold pergi ke pipe. Saya rasa kat sini bocor ni. Betul. Ni agak kuat bocor dekat sini. Okey, jadi gasket ni dah bocor. Dan tu kenapa bila gas exhaust keluar kat sini, dia berkumpul kat kawasan enjin. Okey, jadi dia bocor melalui bawah kerusi. Biarpun kerusi ni saya dah pasang gasket tebal, mungkin ada lubang-lubang skru. Macam kat sini ada lubang-lubang skru yang boleh menyebabkan gas exhaust ni masuk ke dalam van. Jadi kalau setakat bocor dekat gasket ni, tak perlu bawa untuk welding. Hanya perlu ni lah, cabut dan ganti gasket baru. Okay, dekat sini tak ada kebocoran. Tapi kalau nak ganti baru pun tak salah. Gasket ni tak mahal pun. Apa-apa kereta, lori, van boleh guna kaedah ni untuk cari kebocoran. Tapi kalau kebocoran tu berada pada pipe, ada lubang, lubang tu kena tampal menggunakan kaedah macam saya cakap tadi lah. Sama ada kita nak guna epoxy glue ataupun gun 2 tan yang khas untuk tahan panas, untuk besi. Ataupun kaedah yang lain adalah welding, hantar welding ke kedai exhaust. Yang sekarang saya tahu saya tak perlu hantar ke kedai exhaust, hanya perlu tukar gasket sahaja. Tak boleh buat main-main. Gas exhaust ni kalau bocor dia racun. Dia ada 2 gas yang beracun, iaitu karbon monoksida CO dengan nitrogen oxide NOx. Sebab tengok enjin model lama dia tak ada catalytic converter. Daripada exhaust manifold direct pergi ke silencer. So tak ada catalytic converter. Kalau ada catalytic converter dekat sini sekalipun, masih lagi bahaya sebab bocor dia dekat sini sebelum catalytic converter. Jadi gas karbon monoksida masih lagi boleh keluar kat sini. Masih lagi sangat bahaya. Memang dia tak mati on the spot, tapi jadi pening sakit kepala yang teramat sangat, nanti hilang fokus. Kereta boleh terbabas. Jadi jangan cari penyakit. Gas exhaust ni jangan buat main-main. Alright. Jadi saya dah jumpa masalah kat van ni. Sekarang nak buka pipe exhaust, ganti gasket baru. Oh, lupa. Yang lain, kalau tak ada kebocoran dekat situ, ini adalah pipe exhaust. Kena rubber lah sepanjang pipe. Mungkin juga dekat flange sini. Nampak? Sini ada flange lagi satu.
ataupun memang body ni dah memanglah ni rupa dia pun dah reput ni. Ni lah, silencer ni sendiri pun dah reput, dah berlubang. Kena check daripada depan atas enjin sampai ke belakang, dekat dengan tempat kita pasang pump tadi, untuk cari kebocoran. Okey, jadi boleh buat sendiri kalau nak buat kat rumah untuk periksa. Tapi untuk tampal, dia memerlukan mesin welding lah. Tak semua orang mampu ada mesin welding, itu kena bawa ke kedai. Ini pun rupa dah sedih sangat ni, mungkin kena ganti full set ni. Pipe dah berkarat, dah reput sangat ni. Alright, saya matikan pump dulu sebab dah jumpa dah bocor dia kat mana. Aduh. Alright, sekarang saya berada di bawah van. Memang sempit ruang kerja, tak nampak apa benda ni. Okay, ni flange yang bocor tadi. Mana gasket dia ni? Okay, ni gasket lama dia. Memang sedih, ada reput lah. Dia makan usia. Memang wajib diganti ni. Okay, memang wajib diganti. Mak bocor teruk sangat, ketat pun tak boleh buat apa dah tu. Okay, sebelum nak ganti gasket flange ni, permukaan flange ni kita kena bersihkan. Orang kata kena buat finishing, surface preparation dia. Okay, sebab bila dia lama, dia akan berkarat kat sini dan dia akan makan sikit-sikit. Dia akan makan dua permukaan. Ni bahagian atas, ni bahagian bawah. Ni bahagian manifold, ni bahagian pipe. Jadi perlu buat surface, orang kata, ya, dia panggil surface apa ni? Bukan surface finishing, surface punya preparation lah, nak bersihkan dia. Jadi tadi memang kotor yang amat sangat dekat sini, dekat bekas gasket lekatnya apa. Jadi saya guna 3 alat untuk cuci dia. Yang pertama, saya gunakan ni scraper untuk scrap sakit-baki karat dah apa benda yang melekat, kotor main tak dilekat kat sini. Okey, yang kedua saya gunakan ini. Yang mana yang tak tanggal dengan scraper, saya gunakan kikir. Tak kisahlah kikir rata ni, kikir 3 segi. Gosok, bagi tanggal semua kotoran-kotoran kat sini. Yang last sekali, saya gunakan ni lah ni, wire brush besi untuk gosok bagi kilat balik. Jadi bila dah permukaan tu bersih, orang kata tak adalah risiko gasket tu nak bocor sebab permukaan dia rata elok. Alright. Sekejap, memang sempit lah bawah van ni. Van ni tak boleh nak jack tinggi. Jadi bila pasang gasket baru, tak adalah risiko dia nak bocor balik kat sini. Alright, ini bahagian yang saya boleh buat sendiri sebab ni hanya untuk ganti gasket flange. Okay, yang ni saya tak boleh buat sendiri. Ni dia. Ni adalah pipe crack. Yang ni pipe crack, saya tak boleh buat sendiri. Ni kena hantar kepada tempat atau kedai yang ada mesin welding. Nak guna gam 3 tan, nak pakai lama, jadi saya hantar welding je lah. Alright, exhaust bocor 2 tempat. Bahagian belakang dia pun nampak kesian, sedih, orang kata buruk gila, tapi tak ada bocor. Bocornya adalah dekat sini, yang dekat flange. Boleh lagi lah pakai sementara nak kumpul modal untuk nak ganti full piping baru. Okey, cerita pasal van ni dah settle. Jadi sekejap lagi saya akan pasang gasket baru dan ikat. Betul bawa van ni ke kedai yang ada mesin welding, nak minta welding kan pipe exhaust yang patah. Jadi macam tu lah cara-cara kita nak cari tempat bocor ataupun kebocoran gas exhaust, ataupun kita nak cari kebocoran kat mana, kebocoran pipe gas, pipe exhaust. Berbelit-belit nak sebut ni. Alright, hari panas. Nanti kalau ada apa-apa info baru saya share lagi. Jadi harap video ini dapat membantu semua. Sekian.